Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu bila kita tengok orang sakit, jangan kutuk. Kita kadang-kadang kutuk orang sakit. Dia sembahyang duduk, dalam angkat takbir kita duduk ngata pada dia. Udah tahu duduklah hujung, nyusah dengan orang. Apa ni tuan-tuan? Tak khusyuk langsung. Allahu Akbar, budak menangis. Yang pertama, bawa budak buat apa? Duduk di rumah lah. Sedangkan mak yang bawa budak tu besar pahala dia tuan-tuan. Mak bila datang masjid bawa anak, bapa bila datang masjid bawa anak kunci. Tu beza tu. Anak kunci baik, diam dalam poket. Tapi anak jahat tuan-tuan. Kejap tarik telekung, kejap main sana. Cubaan untuk mak dia yang bawa anak lagi besar. Maknanya besar lagi pahala isteri. Jangan tuan-tuan faham bila orang perempuan duduk di belakang pahala dia kurang. Tak, mereka besar pahala tu. Anak kecil ada setengahnya ikat kaki anak dengan kaki mak. Cuba tuan-tuan tengok di belakang. Tali apa tu Yung? Ngikat kaki anak, kata dia. Diikat dekat kaki dia, disambung dekat anak dia. Anak dia berjalan ke mana pun tak boleh ikat kaki. Kita tak ada ikat kaki. Kadang-kadang tengah ikat putih pula, anak aku hilang pula dah tuan-tuan. Tak khusyuk dia, susah dia. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kepada dia banyak pahala. Yang pentingnya tuan-tuan ialah khusyuk. Masalah kita hari ini, kita selalu cakap tentang sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kalau nak faham sunnah Nabi, kena faham betul-betul. Itu nama dia fiqih aulawiyat. Betul, ada benda sunnah, ada benda perbuatan, tapi ada benda lain besar. Kenapa tak nampak yang besar itu? Kita kadang-kadang benda kecil pun jadi masalah. Ini benda selawat. Masjid tuan-tuan tadi tak ada selawat. Dalam radio semalam saya dengar, hari ini saya tak dengar lagi. Semalam sembahyang tarawih daripada mana tak tahu, dalam Ikim. Tu imam dia orang Arab. Siap selawat pula tu Arab. Baca bismillah pun ada. Selalu imam Mekah tak ada bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tu imam Mekah lah tu. Yang semalam dia jadi imam di mana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula bismillah. Habis-habis salam, fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Elok tu Arab tu. Jadi tuan-tuan, kenapa jadi masalah bacaan selawat? Tak selawat. Apa salah kan? Tak payah kita nak kata benda ni bid'ah ke tak bid'ah, tak payah cerita. Sebab benda tu di luar sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Diam. Tak ada selawat. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Diam. Orang sebelah tanya, tak ada selawat ke? Bid'ah. Boleh? Tak ada masalah apa? Tak apa tuan-tuan, masalah nak gaduh. Habis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Boleh buat untuk diri sendiri. Benda tu dah habis semayang. Tarawih ni 2 rakaat je. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Habis 2 rakaat, tak ada semayang dah. Kau hidung boleh, makan boleh, minum boleh, handphone pun boleh. Tuan-tuan, habis-habis semayang, handphone bunyi. Halo? Lagi 4. Tunggu dah kejap, lagi 4. Okey, okey. Okey, okey. Pelita ya. Nasi kena pelita ya. Okey. Lagi 4, sabar. Habis semayang, tak apa. Kenapa tak kata bid'ah pula? Hantar mesej. Lepas semayang lagi 4, sabar ya tadi. Order saya siap. Kari gulai ikan. Dah. Tutup. Adakah itu bid'ah? Tak ada. Lepas semayang, habis salam, habislah. Nak buat apa tu, pulanglah. Yang tak boleh tengah-tengah semayang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, handphone bunyi, aku memang pencinta wanita. Lagi empat. Yang tu kompon tuan-tuan, bukan kata bid'ah dah. Bengong terus dah. Yang tu barulah bid'ah. Habis-habis semayang, nak buat selawat boleh, tak buat selawat boleh. Cuba jadi lapang sikit pemikiran. Apa makna tarawih? Tarawih ialah semayang 2 rakaat. Habis-habis salam, tu imam bangun.
Baik, hari ini kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil qalbi wa mahrul baghi wa hulwanil kahin. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, Nabi bersabda, 3 benda yang diharamkan mengambil hasilnya. Yang pertama, upah menjadi penzina. Yang keduanya, upah mengambil menembak anjing, upah membunuh anjing. Dan yang ketiganya ialah upah menjadi bomoh. Mudah-mudahan kita tak terlibat dalam 3 perkara ini. Kita sambung rakaat yang ketiga dan 4. Silakan, boleh. Kalau tak nak selawat, kalau tak nak selawat, baca hadis. Kalau tak nak baca hadis, baca Quran. Tuan-tuan, ada satu ayat Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kalau rasa-rasa tak mau selawat, duduk diam. Benar. Boleh. Apa pun boleh. Nak selawat, boleh. Yang tak bolehnya tengah-tengah sembahyang selawat. Tu saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanal Malikil Ma'bud. Iaitu baru bid'ah. Kompom bid'ah. Bila dah habis sembahyang, lantaklah tuan-tuan nak buat apa? Nak ke tandas, nak ke kereta, terpulanglah macam makcik-makcik di rumah. Habis 2 rakaat, asal lapar pula. Dengan kain telekung, dia angkat kain telekung berjalan ke dapur, dia carinya laksa, ngak. Boleh makan. Habis makan, komo, rakaat ketiga 4, Allahu Akbar. Habis salam, rasanya ada lagi agak-agak tu. Apa dia agak-agak pula? Apa masalahnya? Tak payahlah tuan-tuan bergaduh selawat bid'ah tak selawat. Setengah tempat bila buat selawat orang marah, bid'ah. Bila tak buat selawat, apa dia tak buat selawat ni? Marah juga. Open lah, buat bagus, tak buat pun tak apa. Cuba jadi open dalam beribadah. Dah, masalah dia ustaz, Nabi tak buat. Buat apa kita buat? Saya tanya balik. Kalau Nabi tak buat, saya soal kamu pula, ada ke tidak Nabi larang buat? Ada tak hadis yang melarang buat? Bila Nabi tak buat dan tidak ada larangan buat, hukumnya harus buat. Kalau ada orang di sini yang kata, kenapa buat? Nabi tak buat. Tuan-tuan tanya dia balik, kemukakan dalil yang kata Nabi larang buat. Tak ada pun Nabi larang buat. Silakan buat. Sebab dia bukan salah. Fadlan minallah, ada zikirnya. Subhanal Malikil Ma'bud, ada zikirnya. Sebab tu ulama-ulama dulu dia terangkan benda tu, ada dibuat. Tapi kalau tak nak buat, silakan. Jangan bergaduh. Hormat menghormati. Lapang dalam Islam, luas dalam Islam. Cuma saya nak pesan, bagi yang buat elok-elok. Jangan menjerit-jerit. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad. Bila Nabi Tok Bilal sambil pegang mikrofon, dia orang jawab salam kan? Entahlah, aku dengar lain macam bunyi dia. Itu budak-budak yang main di belakang tu lambat lagi. Ini pun salah tuan-tuan. Cuba buat elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Kan tenang bunyi. Ini tidak. Ma'budna ila Allah, la ilaha illallah. Maksudna ila tu yang menyanyi tu. Elah, apa yang akan berhenti di situ? Kalau begitulah rupa dia, baik tu sebuat. Menyemak je tuan-tuan. Nak buat elok-elok. Benda-benda macam tu tak payahlah nak jadi perselisihan. Buat, tak buat, sudah. Apa salah aja? Saya pergi satu tempat tuan-tuan, pengurusi pesan, tuan-tuan, kita buka puasa ni, kita mengambil sunnah Nabi SAW, iaitu kita makan kurma dan minum air saja. Nasi yang ada pada tuan-tuan tu kita sabar dulu. Selepas maghrib kita akan makan nasi. Kita ambil sunnah Nabi ya. Pakai duk makan kurma, bismillahirrahmanirrahim. Lauk depan mata. Nasi 3 warna. Hujan panas, air 2 jenis.
tembikai lagi. Kita tengok hidang sebelah. Apa ayam dia besar? Yang aku kecil. Tuan-tuan makan 2 biji kurma, tuan-tuan semayang. Soalan dia, mana yang sunnah? Khusyuk dalam semayang atau makan sebelum semayang? Nampak tuan-tuan? Mana yang Nabi jaga? Khusyuk ke apa? Kalau tuan-tuan tak makan sedangkan nasi sudah dihidang, tuan-tuan semayang maghrib, khusyuk tak khusyuk? Yang sah pertama, saya jamin tak khusyuk. Hari itu 8 sah. Ramai pula hari ni. Cukup ke? Yang tak khusyuk, hak belakang tu yang dekat pintu tu. Nasib baik aku lambat. Habis-habis semayang ni aku belah dulu. Termasuk yang tak khusyuk ni, hak bawah mihrab ni. Dia pun tak khusyuk, dia selamburuk je. Takkan dia orang tak simpan. Kalau begitu semua tak khusyuk, baik balon. Bila tuan-tuan dah makan, tenang-tenang, 15 minit je, tidak dikira melambatkan sembahyang. Bukankah ada satu hadis yang Nabi sebut, kalau makanan sudah terhidang, yang afdalnya makan daripada sembahyang. Walaupun terlepas sembahyang jemaah, kerana yang penting menjaga khusyuk. Tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Madzi jilid yang kedua. Apabila makanan sudah hidang, apabila waktu sudah masuk, yang mana yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat makan terlebih dahulu, barulah sembahyang untuk menjaga hati. Melainkan jika waktunya sudah sikit, lagi 5 minit nak masuk isyak, semayang dulu baru makan. Tapi sekarang maghrib awal 7.22, isyak 8.34, 36, silakan makan dulu untuk menjaga hati. Kalau tuan-tuan nak makan selepas maghrib, boleh, dengan syarat jangan hidang. Hidangkan kurma dengan air sejuk je. Lauk-lauk simpan dalam periuk. Lepas maghrib baru hidang. Lebih menjaga hati. Tapi muskilnya tuan-tuan, takut lauk tu orang curi. Ini berlaku di satu masjid di Ipoh. Konon-konon nak semayang, nak makan lepas semayang. Pakat duk kata, lauk tak ada. Orang curi lauk dalam atas van catering tu tak. Menung, caterer tu menung, lauk kena curi. Allahu Akbar. Confirm besok dia jual pasal Ramadan, tuan-tuan. Jadi ni yang tuan-tuan kena faham. Jangan hanya nampak selapis, tolong nampak 2-3 lapis. Yang penting menjaga hati, menjaga khusyuk. Kalau nak makan, ini cara dia. Begitu juga bila doa. Setengah tempat bila azan, dia siap berdoa panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa suruh baca doa panjang-panjang? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Lama tuan-tuan, 6 minit setengah doanya. Yang afdalnya makan dulu. Sebab tu kalau ada orang yang baca doa panjang-panjang, lantak dia tuan-tuan, tuan-tuan makan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia cari kurma dia. Mana kurma saya ni? Siapa suruh kau baca? Kena faham betul-betul. Nabi kata sunat mengawalkan buka puasa. 7.22 orang bang makan. Bukan pukul 7 dah buka. Ayah abang, belum masuk waktu abang. Semalam kan ustaz tu kata sunat mengawalkan berbuka. Wah, ni bola otak dia. Ada setengah orang dia faham, selagi dia tak buka, selagi itulah pahala. Ni orang Kuala Kangsar. Dia nak pergi ke Ipoh, kereta dia rosak dekat terowong. Dia telefon saya pukul 8. Ustaz, ni saya ni, apa kereta rosak kan? Di mana ni? Dekat terowong Ustaz. Rosak pula Ustaz, sebelum nak masuk nak masuk terowong tu. Saya ni kira tak makan apa lagi Ustaz, duk kira puasa lagi ni. Dah tak puasa dah, masuk waktu tadi habis lah. Dah kira saya puasa lagi Ustaz, setitik air pun tak habis lagi, tak minum Ustaz. Dah buka puasa dah. Tapi saya tak makan lagi Ustaz. Walaupun tak makan, tak minum, bila masuk waktu maghrib, habis dah puasa. Tak ada pahala lah. Tapi Ustaz, saya tak makan lagi Ustaz. Makan lah. Masalah dia apa nak makan Ustaz, tak ada benda. Ambil air tu minum, air enjin tu minum, air tangki tu minum. Buatlah apa benda pun. Kalau tak minum, tak makan pun dah dikira tidak berpuasa. Air tak ada, apa tak ada, koreklah hidung. Saya kata senang cerita. Kenapalah kita ni tak tahu tuan-tuan? Cubalah kita faham, fiqh ni satu benda yang sangat luas. Fiqh adalah satu benda yang sangat luas. Serupalah dengan 8 rakaat dan 20 rakaat.
Tak payahlah kita nak kata 20 salah, 8 betul, 8 salah, 20 betul. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang tak betul, yang langsung tak buat. Relax, tak ada semayang, tuan-tuan. Tak semayang tarawih abang, tak payah. Abang nak tengok Chelsea lawan dengan Burnley tu, saya turun tadi, Chelsea lawan Burnley. Ramai kata tengok nganga. Depa tarawih di situ. Tapi kita orang Islam kena pandang baik. Lepas habis bola, depa sembahyang tarawih. Kan sembahyang tarawih panjang sampai pukul 5, boleh sembahyang lagi. Cuba kita pandang baik macam itu, kan senang. Ini tidak, sambil naik kereta tu bro. Apa tengok bola tak habis-habis, tarawih tak sembahyang. Astagfirullahalazim. Cuba tengok aku ni sembahyang. Bismillah. Itu namanya ujub. Yang depa tu tengok bola 10.45, habislah bola, depa balik rumah, depa sembahyang, pandang baik, depa nak buat 8. Silakan. Nak buat 20, silakan. Yang buat 20 Umar. Takkan kita nak kata Umar tu salah. Umar tu Nabi kata termasuk 10 ahli syurga. Dia buat tarawih 20 rakaat. Kita belum ahli syurga. Kenapa kita nak kata 20? Tak betul. Umar tu ahli syurga. Bilal bin Rabah ahli syurga. Abu Bakar, Ali, Uthman, Umar ahli syurga. Abdul Rahman bin Auf ahli syurga. Zubair Al-Awam ahli syurga. Mereka ini adalah orang-orang yang dah garanti ahli syurga. Takkan mereka nak buat satu benda yang bercanggah. Tetapi Islam ni dia fleksibel. Buat 8, silakan. Balik rumah sambung. Buat 8, tuan-tuan ada urusan, buat 8. Malam ni ada tazkirah, buat 8. Malam tak ada tazkirah, malam tak ada kerja apa, buat 20. Sayyidina Uthman ibnu Affan 60 rakaat. Nasib baik kita buat 20. Kena kita buat 60. Tuan-tuan, tinggal tu imam dengan Tok Bilal. Itu pun pasal mereka jadi imam. Kalau mereka tak jadi imam, mereka pun belah, tuan-tuan. Jadi syukurlah 20 pun boleh, 8 pun boleh. Apa masalahnya? Tak salah. Adakah kita lebih alim daripada Umar? Masalah dia, Ustaz, saya nak ikut Nabi, buat 8. Buatlah 8. Jangan petikai yang 20. Biar dia membuat 20. Masalah dia, kita buat 8, kita ngutuk orang. Mengutuk orang tu perbuatan Nabi ke? Kalau nak ikut Nabi, ikut semua. Jangan ikut satu benda, yang lain kita tak ikut. Nabi buat banyak ini, tapi Nabi tak buat itu. Nabi buat 8, tapi Nabi tak pernah kutuk orang. Nabi tak pernah mengumpat orang. Kenapa tak ikut yang itu? Nabi buat 8, tapi semayang 8 rakaat Nabi berapa jam? Tuan-tuan hanya buat 8 jam tu tak ikut. Tuan-tuan hanya buat 8 surah Nabi tak ikut. Balik tuan-tuan buka kitab ni. Dalam kitab ni pun ada. Ini kitab ditulis oleh Abdullah Al-Qarni. Dia bukan orang Malaysia, dia orang Arab Saudi. Tuan-tuan baca kitab dia. Satu rakaat Nabi, satu sembahyang malam Nabi, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, untuk satu rakaat. Satu rakaat. Yang tu kena buat tak tu. Ini kita nak ikut Nabi, inna a'tayna bahagi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Cepat abang buat 8 ikut sunnah. Sunnah apa Nabi mana baca inna a'tayna satu ayat. Tapi sah sembahyang. Tak ada kita kata tak sah pun. Tak ada kita kata bid'ah kamu baca ayat pendek. Tak ada. Janji kamu sembahyang benda sunat. Itu kena faham. Kita hanya berani kata bid'ah pada 20 pada orang Melayu. Kita berani kata 20 pada orang Melayu. Bid'ah, bid'ah. Pasal orang Melayu tu penampar dia kecil. Tuan-tuan ambil orang ni, tuan-tuan bawa pergi Mekah, pergi Taja buat umrah bulan Ramadan. Mekah buat 20. Satu rakaat, satu muka. Pergi kata dekat tu imam, Syekh, anta bid'ah. Kullu bid'adatun dalalatun. Pasal dia buat 20. Syekh, anta bid'ah. Mana ada Nabi buat? Mana ada Nabi buat 20? Anta bid'ah. Dia sepak kita bisu, tuan-tuan. Tuan Arab sepak, tuan-tuan, rasa-rasa berapa kali ni, tuan-tuan, nak kena urut bagi betul balik urat.
Tak berani kita. Kita hanya berani sesama kita. Cubalah berlapang dada. Buatlah 20. Silakan. Dan yang buat 20, tolonglah hormat yang buat 8. Cuba kita tengok 8 menderu balik. Allahu Akbar. Yang 8 semua balik. Apa kira dengan Tuhan? Apa? Tengok aku buat 20. Bagus. Pun ditolak juga. Hang ujuk. Dialah dia buat 8. Dia ada hal. Dia nak balik rumah. Malam ni pula cerita Ahmad Albab. Biarlah dia nak balik. Apa masalah kita? Cubalah berlapang dada. Buat 20 pun boleh. Buat 8 pun boleh. Silakan. Nabi Muhammad memang buka puasa dengan kurma dan air. Cuba cari hadis. Lepas Nabi sembahyang maghrib, apa Nabi makan? Kita cuma jumpa hadis. Nabi yang makan masa kurma, minum air masa buka puasa. Kemudian Nabi sembahyang maghrib. Soalan saya, lepas sembahyang maghrib, Nabi makan apa? Kalau betul nak ikut Nabi, tuan-tuan makan kurma dengan minum air je. Lepas tu jangan makan. Sebab Nabi tak makan benda lain dah tuan-tuan ketika berbuka. Itulah rezeki Nabi. Kurma dan air. Mana ada nasi biryani gam? Ikut betul-betul sunnah Nabi. Kenapa makan nasi lepas maghrib? Lapar. Kata nak ikut Nabi, janganlah makan. Nabi tak makan. Habis mayang, Nabi terus zikir, baca Quran. Nabi tak makan nasi dah. Tak ada dah Nabi makan laksa, mi bandung. Tak ada dah tuan-tuan. Sate, air kelapa, tak ada dah. Sebab itulah saya minta pada tuan-tuan, tolonglah faham sunnah betul-betul. Dan tolong faham satu benda yang dipanggil sebagai fiqih aulawiyat dalam kehidupan kita. Ada satu benda yang kita kena jaga. Ada satu benda yang kita kena fleksibel. Ada satu benda yang kita kena tolerate. Bila semua ni kita gabungkan sekali, barulah kita nampak indahnya Islam. Ni tazkirah kita malam ni. Nama pun tazkirah, bukan boleh panjang-panjang. Sekarang dah pukul apa? Ini pun kadang-kadang ustaz pun tak faham juga. 12 tak habis lagi. Pukul 11 pun tak habis lagi. Ustaz ni apa? Ustaz tazkirah ni pendek ustaz. Hari ni tazkirah panjang. Bukan salah saya. Tuan-tuan juga tulis tazkirah perdana. Kalau tuan-tuan tulis tazkirah bersama Ustaz Kazim, betul lah 10.30 saya stop. Tapi tuan-tuan tulis tazkirah perdana, maknanya mesti ada ekstra sikit. Perdana tuan-tuan. Kalau setakat 10.30, buat apa tuan-tuan tulis perdana? Itu kena betulkan balik tu. Jangan salahkan saya. Saya tak salah. Tajuk tu salah tuan-tuan. Baik, yang ketiga, ketinggian darjat. Orang yang banyak diuji, bila dia berjaya sabar dengan ujian, Allah tinggikan darjatnya. Allah tinggi darjat tuan-tuan. Manusia ni kalau ditinggikan kita, kadang-kadang manusia tu juga yang menjatuhkan kita. Manusia kalau dia penaik kita, manusia tu juga kadang-kadang akan menjatuhkan kita. Sebab itulah timbulnya gunting dalam lipatan, api dalam sekam, ular dalam semak dan sebagainya. Nak menggambarkan di kalangan kita ini akan ada manusia yang penaik kita, dalam masa yang sama dia penjatuhkan kita. Yang ni yang kita kena jaga betul-betul. Yang menjatuhkan orang agama, kadang-kadang orang agama. Yang menjatuhkan orang politik, bukan orang luar politik, orang dalam politik juga. Yang mencerai-beraikan rumah tangga, kadang-kadang bukan orang luar, keluarga yang menceraikan rumah tangga. Sebab tu dipesan kepada kita, yakin pada Allah, ikhlas kepada Allah. Allah tolong kita. Bila tuan-tuan yakin dengan manusia, manusia tak bantu tuan-tuan. Bukankah tuan-tuan sebut dalam Al-Quran suratul Baqarah, dalam awal-awal surah Baqarah tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin. Berapa banyak hari ni orang yang tak yakin. Tadi saya pergi ziarah satu hamba Allah di Ampang Putri tadi petang. Habis kuliah di Kemensah siang tadi. Tengok orang sakit. Saya masuk dalam wad isolasi ni. Sian tuan-tuan, koma. Mak ni titisan air mata ni duduk doa lah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Sayangnya mak pada anak. Bukankah Nabi dah sebut pada kita, setiap penyakit ada ubat?
Dan ubat yang paling mustajab dalam dunia ni, kata Rasulullah, habbatus sauda. Berapa ramai yang yakin dengan kata-kata Nabi? Habbatus sauda itu ubat. Kita hari ni yakin dengan doktor lebih daripada Nabi lagi. Doktor pula yakin dengan kajian sains dia lebih daripada Nabi lagi. Cubalah kita ambil. Tuan-tuan di sini pakar sains, tuan-tuan di sini ada saintis. Kenapa tak kaji tentang habbatus sauda dan madu lebah, yang Nabi kata dia adalah ubat kepada segala penyakit? Ada tuan-tuan makan habbatus sauda minggu ni, hari ni, semalam, besok? Ada di rumah tuan-tuan habbatus sauda? Ada yang tanya pula, habbatus sauda tu orang ke apa? Langsung tak pernah dengar tuan-tuan. Macam mana nak timbul iman? Macam mana nak timbul iman? Balik pada asal balik. Sebab itu bila Allah Ta'ala berikan kepada kita satu penyakit, satu wabak, sebenarnya Allah nak test kita. Allah nak naikkan darjat kita. Tuan-tuan di sini miskin, jangan anggap miskin tuan-tuan itu hina. Bukankah Nabi di hari kiamat akan duduk bersama dengan orang miskin? Jangan tuan-tuan kata bila tuan-tuan itu buta, Allah menghenakan tuan-tuan. Tidak. Bukankah orang yang buta itu tidak ada dosa mata? Hari ini saya yang buka puasa, depan saya, kiri saya, belakang saya, orang pakai skirt yang saya sebutkan tadi. Duk lintah, duk ambil buffet dia. Berapa banyak Allah suai mata saya ni. Tapi alangkah buta, alangkah bagusnya tuan-tuan. Pak, tu orang tu pakai skirt pak, panjang sikit pada sepeda ya pak. Pak tak nampak. Senang tak tuan-tuan? Senang. Untung nak jadi buta. Tapi janganlah ambil gerpu pula lepas ni. Ini pergi ambil gerpu ni. Pasal dia marah dekat Ahmad Mahmud. Cerita Dr. Ismadi dengan Kasim Selamat. Tu dia, Dr. Ismadi kata apa? Bukankah aku telah mengembalikan penglihatan kau, Kasim Selamat? Aku mengambil isteri kau dan aku kembalikan mata kau. Bukankah itu adil, Kasim Selamat? Ya, memang adil, Dr. Ismadi. Dia masuk, dia kunci pintu, ambil gerpu, pergi tekan. Ini pun bengong juga Kasim Selamat. Tu kan combi dah ada. Yang duk kisah dengan Sabariah, buat apa lantak ke Sabariah? Nu combi ada nu, duk naik kereta api. Ya Allah. Duk kisah Sabariah juga. Sabariah tu dah jadi bini dia, lantak ke dia lah. Kan combi tu datang dengan Mamak Mahyudin tu. Mamak siapa? Nama Mamak Mahyudin Jelani, Toke orkestra. Nampak tu. Tu mak ni sepuh tuan-tuan. Kan depa datang naik kereta api Tanah Melayu datang. Tapi jenis tak sabar. Allah nak naikkan darjat kamu. Allah nak bagi kepada kamu perempuan yang lebih baik daripada isteri kamu. Nama dia Combi. Asal penuh namanya Kalsumbi. Nama glamour Combi. Tapi manusia ni dia tak mau. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala takdirkan hilang pada tuan-tuan, tuan-tuan kena anggap Allah nak ganti lebih baik daripada itu. Selipar tuan-tuan hilang di masjid, jangan maki, celaka. Itu yang aku malas datang tu. Dia mengajak juga, udah hilang kasut aku. Sabar, orang pinjam. Sabar, niat sedekah je lah. Pergi kedai depan Giant tu ada kedai kasut tuan-tuan, beli. Dengan sebab hilang kasut, rasa kasut baru. Bukankah tu nikmat Allah ganti lebih baik lagi? Motor tuan-tuan hilang. Motor tu tahun 98, udah 11 tahun. Dengan sebab hilang, besok dapat motor Kris baru, Modernas Kris. Sebab tu orang yang baik, kalau hilang motor, dia baca Yasin, ya Allah, kalau ada rezeki motor tu, pulangkanlah balik ya Allah. Kalau motor tu dah hilang, tak dapat balik, gantikanlah yang lebih baik daripada itu. Isteri balik langsir berdoa, ya Allah, janganlah jumpa ya Allah. Dapatlah rasa motor baru. Ni kena faham, Allah nak naikkan darjat. Yang keempat, Allah hendak mengajar pelajaran ibadah yang sangat berharga. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan kena api. Masak-masak dekat dapur tadi, terbakar tangan. Duk masak baju ni, terbakar api dapur. Tak sedar api tu menyala, sambil duk tengok anak. Jangan tengok TV je, duduk kacau dia. Api ni kena, terbakar tangan ni, masuk hospital. Allah Ta'ala sebenarnya nak ajar kamu macam mana cara nak tayamum orang sakit.
Kalaulah tak sakit, tak belajar tayamum, tuan-tuan. Kalaulah tangan tak terbakar, tak tahu cara nak semayang orang terbakar macam mana. Kalaulah kamu tak sakit, anak kamu pun tak tahu cara-cara nak semayang orang sakit. Dengan sebab mak dia masuk hospital, suami dia pergi tanya dekat ustaz, "Ustaz, isteri saya tangan terbakar, macam mana dia nak semayang ustaz? Nak ambil wuduk macam mana ustaz?" Doktor kata wuduk tak boleh ambil, debu tayamum pun tak boleh kena ustaz. Jadi macam mana ustaz? Macam mana nak ambil wuduk ustaz? Kalau gitu ambil belah sini sajalah, yang belah sini tak payah ambil. Okey, kalau saya dah semayang macam itu, isteri saya dah semayang, tangan belah kanan tak ada wuduk, tak ada tayamum ustaz. Bila dia sihat nanti, kena qada dah ustaz. Nampak tak tuan-tuan? Dia mari tanya dah. Dia pun balik pergi cerita kat isteri dia. Kamu tak payah wuduk, tak payah tayamum. Iaitu dimaafkan. Basuh yang elok je. Nak basuh macam mana abang? Tangan belah sini. Udah tak boleh angkat. Nampak ni ha? Macam mana nak sapu sini? Lu kalau baca tak nama ni? Macam mana nak sapu macam mana? Oh ya, tak ya juga ya. Abang mu tak habis tanya. Dia telefon ustaz balik. "Ustaz, isteri saya tangan dia tak boleh gerak ustaz. Jadi macam mana nak ambil wuduk ustaz? Boleh tak saya tolong ambilkan wuduk?" Nampak tak tuan-tuan? Kita pun belajar. Boleh. Macam mana saya nak ambil wuduk ustaz? Batal lah sembahyang saya ustaz. Pakai sarung tangan. Oh, tak tahu saya. Nampak tak tuan-tuan? Sebenarnya dia nak mengajar. Oh, pakai sarung tangan. Sarung tangan tu yang kain ke yang getah ustaz? Jangan ambil yang getah, jangan ambil yang kain, ambil yang getah. Kalau kain tak ci. Oh. Okey ustaz, kalau saya tak ambil wuduk ustaz, macam saya ambil kain tuala dalam buka paip, kain tuala tu saya basahkan dengan air paip, kemudian saya perah, saya ambil wuduk untuk isteri saya ustaz. Sah tak ustaz? Tak boleh, tak sah. Itu tidak memindahkan air, itu mengelak. Hukum dia tak sah, itu tak dikira wuduk. Oh, ada faedah juga. Bini saya kena api saya. Banyak faedah dia. Masalah kita hari ni bila terbakar, kita maki dekat dapur tu. Celaka betul dapur ni. Kita salah dekat baju. Yang kamu gatal pakai baju masa masak, buat apa? Janganlah pakai baju. Bila tak terbakar, orang mengendap isteri dia daripada tingkat dapur, dia marah isteri dia pula. "Abang, orang mengendap tadi abang, saya tak pakai baju pula. Yang kamu tak pakai, buat apa?" kata dia. Pakai salah, tak pakai salah. Jadi semua serba salah. Cubalah tuan-tuan faham. Sesuatu benda yang berlaku mesti pengajaran. Motor tuan-tuan hilang, cukup sekali hilang. Lepas ni tuan-tuan, beli mangga besar-besar, rantai besar-besar, ikat kat tiang masjid. InsyaAllah tak hilang lah. Kasut tuan-tuan, aku kalau kasut letak di sini lebur. Beli pedai ayam, mangga ayam, pelekak di situ tuan-tuan. Hilai yang main kunci. Tuk jatuhlah jamban kunci. Oh sudah tuan-tuan. Yang terakhir, membantu mendidik dengan sabar. Yang terakhir, aku sebelah ada, saya nak beli ipuh jauh ni tuan-tuan. Yang terakhir, bila kita diuji, sebenarnya kita nak test. Adakah kita sabar atau tidak? Dan bila kita berjaya, Allah jamin, innallaha ma'as sabirin. Tuan-tuan tak mahu ke Allah duduk dengan tuan-tuan? Kita bukan setakat nak namakan masjid kita Masjid Sabirin aja. Kalau Masjid Sabirin, masjid nak buat apa? Kalau nama aja Sabirin. Tuan-tuan kena faham, As-Sabirin maksudnya ialah orang-orang yang sabar. Masjid orang-orang yang sabar. Itu makna dia. Masjid orang-orang yang sabar. Tuan-tuan yang datang masjid ni kena jadi sabar. Aku kena pukul 11 tak berhenti ke belah. Itu bukan sabirin. Itu tak sabar tu. Tok Imam baca ayat panjang. Panjang gila Imam malam ni. Dia boleh tengok jam tu. 9:30 baru 4 rakaat. Oh, tu panjang ni. Sabar. Kalau agak-agak panjang, duduk. Boleh sembahyang sunat tarawih duduk, cuma dapat pahala setengah daripada yang berdiri. Apa kita nak marah Tok Imam? Walaupun sihat, boleh duduk jika sembahyang sunat. Rasa malam besok separuh duduk. Setengah pahala pun setengah lah, janji aku tak letih. Relax. Tak apa tuan-tuan, jangan marah. Biarkan dia orang nak duduk. Cuma yang duduk jangan bangga je. Relax. Itu pun penyakit juga.
Ustaz, masalah dia Ustaz, saya duduk pun sakit Ustaz, tak boleh lipat kaki lama-lama Ustaz. Diri pun tak boleh, duduk lama-lama tak boleh, baring. Dapat ngadak lambung kanan, menghadap kiblat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang berdiri tengok. Sakit ke apa tu ni? Tapi orang yang berdiri, yang semayang berbaring tadi, dapat separuh orang yang semayang duduk. Mengumpat tidak juga, mengata tidak juga. Islam bagi banyak pilihan untuk buat ibadah. Buat apa kita nak komplain? Buat apa kita nak marah? Serupalah orang tuduh saya macam-macam. Orang kata saya UMNO lah, tali baru UMNO lah, lalang lah, apalah, sampai halang saya ceramah. Tanya saya pun tidak, jumpa saya pun tidak, kenal saya pun tidak. Tuduh macam-macam dekat saya. Kamu kenal Ustaz Kazim? Entah. Habis tu kamu tahu mana? Orang cakap. Pahala kamu semayang dapat kat saya. Berapa banyak orang hari ni tuduh saya bukan-bukan, tuan-tuan. Padahal dia tak kenal pun saya. Saya mengajar satu tempat, naik lift tingkat 5, tahan tingkat 5, lift berhenti. Udah ada orang dalam lift. Saya pakai kepiah, bawa beg. Ustaz ke? Mengajar tingkat 5. Oh, saya tingkat 7. Oh, lama dah mengajar sini? Adalah 3-4 tahun. Apa Ustaz Kazim kenal? Kenal, saya kata. Dia mengajar di masjid di kampung saya. Oh, di mana kampung? Dot. Oh, sihat dia ya? Rasa sihat lah kot. Tak ada dengar cerita apa. Yang reba saya, dia sudah menghadap muka ke dinding. Punya nak tergelak, pergi duk tahan. Saya mengaji dengan dia. Nampak sangat pembohong, tuan-tuan. Boleh dia kata, saya mengaji dengan Ustaz Kazim, ke salam dia lah kalau jumpa, insyaAllah. Yang saya ni siapa? Hang tidak kenal, hang mengaku pembohong. Fitnah. Tapi saya ni, tuan-tuan, sabar. Sebab nama saya pun Kazim. Orang yang marah, orang yang menahan marah di dalam hati. Sebab tu saya tak marah. Ada saya marah, tuan-tuan? Nuduh saya bukan-bukan? Tak ada. Saya tak marah. Sebab saya tahu pahala yang menuduh dapat kat saya. Saya senyum saja. Bijak. Sebab tu tuan-tuan, jangan tuduh-tuduh. Dan bila tuan-tuan dituduh, tuan-tuan jadi sabar. Bila tuan-tuan difitnah, tuan-tuan jadi sabar. Benda dah biasa. Benda biasa orang tuduh saya macam-macam. Benda biasa. Tapi pahala datang. Pahala tu tak dapat. Sebab tu bila diuji, sebenarnya kita semakin sabar. Semakin sabar. Kalau tuan-tuan jadi saya, rasa-rasa letak jawatan jadi ustaz lah. Macam-macam mihnah, fitnah dan sebagainya jadi ustaz. Sedangkan saya rasa tuan-tuan, saya ni buat kerja untuk Islam. Jalan mengajar orang. Satu baru ni 2-3 tahun saya tak jumpa dengan makcik ni. Dia datang jumpa saya. Dia nampak tua dah ustaz ya. Saya ni muda lagi tuan-tuan. Mengaku pula. Betul lah muda lagi. Saya start berceramah 19 tahun umur saya. 19 campur dengan 18, umur saya berapa tahun? Muda lagi. Tapi tuan-tuan tengok macam 60. Pasal saya terlalu banyak berfikir, terlalu banyak bercakap, terlalu banyak merancang benda-benda. Berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan ujian. Tapi tuan-tuan takkan nampak wajah saya gelisah. Saya kata dah, yang gelisah Ahmad Jaiz saja. Gelisah tu Ahmad Jaiz tu. Saya tak ada gelisah, relax. Sebab saya tahu ujian itu mendidik saya ke arah kesabaran. Allah nak bagi satu benda yang besar sangat. Sekarang saya ada sekolah, saya puas dengan sekolah saya. Saya seronok dengan sekolah saya. Saya sayang dengan pelajar-pelajar saya. Banyak-banyak ujian yang Allah Ta'ala bagi, Allah campakkan saya satu sekolah. Duduklah kamu mengajar di sekolah. Saya seronok tuan-tuan. Orang yang berkaki 6, orang yang berkaki 4, orang yang merangkak datang mengaji. Budak-budak datang belajar. Yang paling kecil 6 tahun, yang paling tua 83 tahun. Kaki 4 pasal dia bertopang. Kaki 6 pasal dia bawa kaki 4 tu ikut. 6 kaki dia tuan-tuan. Saya rasa lapang sebab dia pun datang mengaji. Saya rasa seronok. Ada budak yatim, ada anak yatim. Saya rasa seronok sebab saya boleh buat.
Macam-macam ujian orang bagi pada saya, Allah bagi pada saya. Bila saya sabar, Allah bagi. Daripada kecil saya dah biasa hidup susah. Umur 8 bulan bapa saya sudah mati. Saya anak bongsu daripada 7 adik-beradik. Kakak yang sulung 12 tahun. Saya umur 8 bulan yang paling kecil. Bapa meninggal jatuh aksiden lori. Mak saya janda. Nak besarkan 7 beradik, yang paling tua 12, yang paling kecil 8 bulan. Saya dah biasa hidup kecil dalam keadaan susah. Jadi anak yatim, biasa. Tapi saya tak pernah menangis pun saya jadi anak yatim. Seingat saya, hari raya saya tak pernah menangis nak baju raya. Sebab tu kalau saya ceramah pada anak-anak yatim, tak, saya marah pada mereka. Kamu ada asrama 2 tingkat katil kamu. Ada lokal seorang 1. Makan minum free. Pakaian free. Yuran sekolah orang carikan. Beg sekolah orang belikan. Kamu tak pernah rasa susah bagi anak yatim. Tapi bila sebut ayah menangis, ayah menangis. Saya tak pernah nyimbang dengan ayah saya. Saya tak pernah cakap dengan ayah saya. Tapi saya tak pernah titiskan air mata untuk ayah saya. Sebab saya yatim. Saya tak pernah. Ini tidak. Merayu sana, merayu sini. Jadi macam Haji Bahril. Tolong kami. Nasib baik P. Ramli tipu bapak mertua dia. Yang cerita apa tu, 3 Abdul tu. Cuba jadi semangat anak-anak yatim. Ini nak jadikan kamu sabar dan Allah nak bagi kamu hebat. Saya bersyukur saya sebagai anak yatim. Sebab saya tak ada dosa dengan bapa saya. Saya tak pernah tengking. Saya tak pernah marah bapa saya. Saya tak pernah herdik bapa saya. Saya tak pernah maki bapa saya. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya dosa dengan bapa tidak ada di hari kiamat untuk disoal. Syukur pada Allah. Kan kita jadi kuat. Mudah-mudahan tuan-tuan, tazkirah kita pada malam ini membuka minda pada kita. Supaya lebih berlapang dada. Supaya lebih kita bertoleransi dalam beragama. Saling menghormat di antara satu sama lain. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berhormat. Ya, saya seronok program kita di masjid ni, yang berhormat kita datang. Saya ni tuan-tuan tak kira lah. Yang berhormat belah sana pun panggil, yang berhormat belah sini pun panggil saya. Dan saya sebagai penceramah, saya pergi. Saya berdakwah. Tapi yang saya tak seronok, bila yang berhormat panggil saya, demo resmi, demo balik. Yang tu saya cukup tak seronok. Ini bukan saya nak puji YB Azmin ke YB Syahri ke, bukan. Demo tunggu sampai habis. Yang saya pergi, saya dengan ini meresmikan forum perdana. Ustaz, saya balik dulu ada mesyuarat. Mesyuarat apa pukul 9.10? Mesyuarat apa? Dengarlah. Itu saya serunsil. Dia nak suruh dia yang cakap. Bila kita cakap dia lari. Itu pun penyakit juga tuan-tuan. Dia yang nak cakap pumpang. Satu yang berhormat dulu ni tuan-tuan. Sampai pukul 10 tak habis lagi cakap. Bila nak habis ni? Bila dia habis pukul 10 suku, Ustaz, saya dah high sikit, saya nak balik lah. Orang duk tunggu daripada pukul 8.45, pukul 10 suku baru nak dengar saya. Bila kita nak start, dia belah pula. Asyik kita belah, asyik dia belah, kita start. Asyik kita start, dia belah. Ini pun payah juga tuan-tuan. Ini saya seronok tengok YB Azmin. Dulu program kita pun dia datang. YB apa nama Haji Syahri pun datang. Ini mudah-mudahan berdampinglah dengan rakyat. Jadilah orang yang sabar dengan kerenah rakyat. InsyaAllah Allah tinggikan derajat sebagai pemimpin. Kalau kita tak sabar dengan rakyat yang dipimpin, tak payahlah jadi pemimpin. Ya, berhadapan dengan rakyat ini pahalanya besar. Membantu orang, meringankan beban orang, pahalanya besar. Tetapi kalau kita lari daripada tanggungjawab, pahala balanya juga adalah besar. Banyak orang sebelum dapat kerusi, tiap-tiap hari baca ayat kerusi. Bila dah dapat kerusi, lebuh ayat kerusi tuan-tuan. Tak ke mana ayat kerusi dia, wallahualam. Jadi mudah-mudahan kita buatlah yang terbaik untuk Allah. Ikhlaslah untuk agama. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim, kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-43. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Saya ni datang ke surau tuan-tuan, ni masjid tuan-tuan, ni setahun sekali gamak. Jadi tahun depan pula lah jumpa tuan-tuan ya. Wallahualam. Terima kasih kepada Barisan Nazir, barisan kepimpinan masjid, barisan jawatankuasa. Saya ucapkan tahniah sebab tuan-tuan berjaya menghidupkan masjid tuan-tuan. Saya dengar masjid tuan-tuan ni kuliah maghrib, kuliah tazkirah, cukup ramai sambutan. Mudah-mudahan Allah memberkati semua penduduk di sini khususnya, dan semua jemaah-jemaah yang datang daripada luar mendapat keberkatan daripada masjid ini, dan elakkanlah daripada perpecahan dan pergaduhan sesama kita.
Kerana perpecahan dan pergaduhan itulah yang akan merosakkan apa yang kita bina sekarang. Tuan-tuan yang bukan jawatan kuasa, bantulah setakat mana yang tuan-tuan boleh bantu. Jangan bantu dengan umpat dan keji. Bantulah dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan memberi perangsang kepada mereka. Dengan kita bekerjasama tuan-tuan, insya-Allah kasih sayang akan turun. Penduduk di sini akan dapat rahmat Allah, jauh daripada pecah rumah, mencuri, dadah, hidugam dan sebagainya. Salah satu tempat yang mula-mula dinilai ialah masjid dan jemaah-jemaah di dalam masjid. Baik masjid, baik jemaahnya, maka baiklah persekitaran dia. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.